Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Azlina Abdul Aziz dan juga kepada rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Kami semua adalah daripada kumpulan 8 set 3. Untuk subjek kajian tindakan dalam pendidikan, kami semua telah sebulat suara untuk membuat tajuk peningkatan kemahiran penyelesaian masalah matematik dalam kalangan pelajar tingkatan 2 melalui program latihan dalam talian. Sebelum kami mulakan pembentangan kami, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan 8 daripada set 3. Saya Muhammad Saiful bin Jamil, diikuti oleh Hanis Sofia binti Zulkifli, Ani Zahida binti Zaidi, Nur Fatihah binti Ismail dan juga Fatin Musfirah binti Zulkifli. Untuk slide refleksi pengajaran, saya akan serahkan kepada Ani Zahidah. Dipersilakan. Saya Ani Zahida binti Zaidi, P127860. Saya akan menerangkan mengenai refleksi pengajaran untuk kajian tindakan kami. Pengkaji telah mempunyai pengalaman mengajar murid tingkatan 2 dalam mata pelajaran matematik. Seterusnya, kajian tindakan ini dilaksanakan dengan merujuk kepada kelemahan beberapa murid seperti murid tidak mampu menyelesaikan soalan matematik yang berbentuk penyelesaian masalah. Murid juga mempunyai kelemahan dalam soalan penyelesaian masalah kerana kurangnya latihan yang dilakukan secara individu di rumah dan mereka ini kurang bertanya kepada guru sekiranya mereka tidak memahami sesuatu topik yang telah diajarkan di dalam kelas. Mereka juga tidak menghantar kerja rumah yang telah diberikan oleh guru yang mengakibatkan guru tidak dapat mengenal pasti sama ada seseorang murid tu memahami atau tidak topik yang telah diajarkan berkaitan penyelesaian masalah di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Musfirah binti Zulkifli. Nombor metrik ialah P1279933. Saya akan membentangkan tentang fokus kajian dan objektif kajian. Bagi fokus kajian, berdasarkan masalah yang kami hadapi, iaitu kemerosotan kemahiran penyelesaian masalah matematik dalam pelajar tingkatan 2, kami akan mengambil tindakan dengan memberikan kaedah intervensi kepada 10 orang murid kelas 2 Ibn Rushd yang menghadapi kesulitan dalam mata pelajaran ini. Kemarahan ini penting untuk meningkatkan keyakinan mereka dalam menjawab soalan matematik dengan tepat dan juga meningkatkan minat mereka dalam mata pelajaran ini. Yang kedua, kajian ini memberi tumpuan kepada kemahiran penyelesaian masalah matematik dengan menggunakan aktiviti menarik untuk meningkatkan minat pelajar. Kajian ini paling penting kerana ia membolehkan pelajar berlatih melalui pelbagai platform untuk meningkatkan kecekapan dalam penyelesaian masalah matematik. Bagi objektif kajian pula, ada dua, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Untuk objektif umum ialah kajian ini dilakukan untuk meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah matematik dalam kalangan pelajar tingkatan 2 melalui program latihan dalam talian. Yang kedua, kajian ini iaitu objektif khusus. Kajian ini dilakukan adalah untuk yang pertama, memastikan 90% pelajar kelas 2 Ibn Rushd dapat memahami dan mengenal pasti masalah yang wujud dalam matematik. Yang kedua, memastikan pelajar 2 Ibn Rushd dapat mengaplikasi dan mempraktikkan kemahiran penyelesaian masalah matematik dengan betul. Slide seterusnya iaitu mengenai persoalan kajian. Terdapat 3 persoalan kajian iaitu yang pertama, apakah tahap kemahiran penyelesaian masalah matematik pelajar kelas 2 Ibn Rushd sebelum pelaksanaan program latihan dalam talian. Yang kedua iaitu bagaimanakah pelajar kelas 2 Ibn Rushd dapat memahami dan mengenal pasti masalah yang wujud dalam matematik. Dan yang terakhir iaitu bagaimanakah pelajar kelas 2 Ibn Rushd mengaplikasikan dan mempraktikkan kemahiran penyelesaian masalah matematik dengan betul. Seterusnya iaitu kumpulan sasaran seramai 10 orang daripada pelajar tingkatan 2 kelas Ibn Rushd dan seramai 3 orang tidak mempunyai masalah mengenai matematik, namun selebihnya lemah dalam subjek ini. Pelajar lebih fokus jika pembelajaran diajar dengan santai dan menarik. Seterusnya iaitu instrumen kajian. Terdapat 4 instrumen kajian iaitu yang pertama, soal selidik dalam talian.
Pelajar perlu mengisi satu Google Form sebelum dan selepas latihan dalam talian dijalankan. Google Form ni mudah untuk dijawab kerana jawapannya telah disediakan dan jawapan mudah untuk dianalisis. Seterusnya iaitu ujian awal kemahiran. Soalan diberi menggunakan platform seperti Quizizz untuk mengukur tahap pelajar sebelum mereka memulakan latihan dalam talian. Instrumen seterusnya yang ketiga iaitu kaedah pemerhatian. Kaedah ini iaitu dengan melihat tingkah laku pelajar melalui pertanyaan terhadap soalan semasa melakukan latihan dalam talian. Pelajar akan dilihat sama ada mereka memberi reaksi terhadap soalan yang diberikan, sama ada mereka akan bertanya soalan ataupun menanyakan pendapat mereka mengenai soalan yang diberikan. Yang terakhir iaitu hasil pengujian dalam latihan. Selepas aktiviti dijalankan, pelajar akan diberi satu latihan untuk menilai tahap kefahaman mereka, iaitu dengan menggunakan platform seperti Quizizz atau Kahoot digunakan untuk merekod data pelajar. Saya Nur Fatihah binti Ismail, nombor matrik P128153 akan membentangkan mengenai intervensi. Sesuai dengan permasalahan kami, tajuk permasalahan kami akan mewujudkan modul intervensi matematik digital. Okey, aktiviti yang hendak dilaksanakan yang pertama ialah mewujudkan grup WhatsApp. Dan dalam grup WhatsApp tersebut akan ada 10 orang pelajar yang terpilih daripada tingkatan 2. Okey. Pelajar tersebut akan dipilih berdasarkan keputusan pentaksiran akademik ataupun pentaksiran berdasar bilik darjah. Dan yang kedua ialah memberi latihan pengukuhan. Okey, pelajar akan diberi 5 soalan pengukuhan setiap hari melalui Quizizz ataupun melalui platform yang lain. Dan akhir sekali pelajar dan guru akan mengadakan sesi soal jawab ataupun perbincangan dan akan dilakukan sepenuhnya melalui aplikasi WhatsApp ataupun Zoom Meeting ataupun Teams. Saya Muhammad Saiful bin Jamil. Saya ditugaskan untuk membentangkan slide yang terakhir, iaitu teori pembelajaran yang akan terdapat di dalam kajian kami. Pertama ialah teori konstruktivism. Teori konstruktivism menekankan bahawa pembelajaran adalah proses aktif di mana pelajar membina pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan maklumat dan persekitaran pembelajaran. Dalam konteks program latihan dalam talian, pelajar akan diajar prinsip-prinsip asas penyelesaian masalah matematik dan mereka akan diberi peluang untuk menjalankan latihan-latihan yang memerlukan pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Mereka akan terlibat dalam menyelesaikan masalah dan membina pemahaman mereka sendiri tentang konsep-konsep matematik. Seterusnya ialah teori pembelajaran kolaboratif. Teori pembelajaran kolaboratif menekankan kerjasama dan interaksi antara pelajar untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Dalam program latihan dalam talian, pelajar boleh diarahkan untuk berkolaborasi dengan rakan sekelas mereka melalui platform dalam talian. Mereka boleh berkongsi strategi penyelesaian masalah, membantu satu sama lain dan berbincang tentang kesukaran yang mereka hadapi. Ini akan memberikan peluang kepada mereka untuk belajar dari perspektif yang berbeza. Yang ketiga adalah teori kognitif. Teori kognitif menekankan pemprosesan maklumat, pemikiran dan ingatan sebagai aspek penting dalam pembelajaran. Dalam program latihan dalam talian, pelajar boleh diberikan latihan-latihan yang dirancang untuk membangunkan kemahiran kognitif seperti analisis, sintesis dan penilaian. Mereka juga boleh diberikan maklum balas segera mengenai prestasi mereka untuk membantu mereka memperbaiki proses pemikiran mereka. Itu sahaja dari kumpulan kami, iaitu kumpulan 8. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Azlina Abdul Aziz dan juga kepada rakan-rakan yang lain kerana sudi mendengar. Terima kasih dan jumpa lagi.